apabila mereka menuju ke garis penamat. 42 km sejam adalah average pada ketika ini. Kita melihat bagaimana purata yang sememangnya menyaksikan para pelumba sedikit berehat sebelum apabila mereka menyedari ada attack yang dilakukan di hadapan peloton. Jadi bermakna mereka akan mainkan peranan semula, khususnya bagi pelumba-pelumba Movistar. Kita lihat bagaimana 31 Max Canter antara pelumba perhatian yang akan berpeluang untuk mencabar JC Raja Pecut. Dan kita lihat bagaimana intipati dan juga lain-lain pelumba yang turut berusaha untuk melakukan attack dan seterusnya mempertingkatkan kelajuan dalam kelompok yang pertama. 94 sebentar tadi adalah pelumba dari pasukan Bugros, iaitu Andre Okamika, yang turut berada dalam kumpulan yang sama, kumpulan hadapan selepas berjaya untuk melakukan attack. JC hijau di belakang kelihatan sebelah tadi, Gleb Siritska, yang merupakan penyandang JC Raja Pecut hingga hari yang keempat semalam. Apakah hari ini nampaknya akan ataupun JC-nya mampu dirampas oleh Max Canter? Kerana kalau dilihat dari segi pungutan mata dalam JC, untuk JC Raja Pecut, kita melihat bagaimana perbezaan pungutan mata yang dimiliki oleh Gleb Siritsa dengan 27 mata, sementara kedudukan pencabar terdekat untuk Siritsa adalah Max Canter yang berada ataupun meraih 18 mata hingga setakat ini. Paling hampir dengan beliau ialah Jacob Maresco yang berjaya merangkul 24 mata. Begitu juga dengan kedudukan pencabar-pencabar yang lain yang dilihat agak sukar berbanding 3 ataupun 4, termasuk juga Edward Michel Grosso dari pasukan Androni Giocattoli, di mana beliau berjaya meraih 23 mata, 4 mata di belakang Gleb Siritsa. Tetapi kedudukannya pada ketika ini masih lagi berada di dalam peloton, melainkan kita pendakian di Genting Highland. 94 dari Bugros, iaitu Ande Okaminka. Begitu juga dengan 133 yang seringkali mewarnai pendakian di Genting Highland, masih lagi bergelut untuk bekerjasama dengan lebih lancar dan juga lebih pantas untuk membawa 11 pelumba di depan terus kekal. Dan ada juga peranan dan juga perbezaan dalam tempoh 1 km yang terakhir ini. Kita melihat bagaimana respon yang diberikan oleh ke-11 pelumba daripada ketinggalan 38 dan sekarang ini 40 saat. Bermakna mereka melakukan counter attack selepas cuba dirapatkan jurang itu oleh peloton menjelang ataupun menuju ke 19 km terakhir. Jadi ketika ini perlombaan yang masuki 3 jam, yang lebih kalau dilihat satu keadaan yang semakin memenatkan, tetapi mereka masih lagi berkemampuan untuk mengekalkan tempoh kayuhan sehingga 43 km sejam yang dilakukan oleh peloton. Mereka seandainya ingin melakukan attack yang lebih baik, mungkin boleh meningkat kepada 55 km sejam sebagaimana yang dilakukan dalam hari yang keempat semalam, begitu juga hari yang ketiga, hari kedua dan hari yang pertama. Jadi kemampuan peloton untuk menangkap kumpulan hadapan perlulah lebih daripada 55 km sejam. Jika tidak, dengan 11 pelumba di depan pastinya usaha tersebut akan membiasakan antara kesemua pelumba. Jadi Max Canter dengan 3 mata diikuti Tamino dan juga Mascon dari pasukan Astana untuk melengkapkan 3 mata terakhir di intermediate sprint untuk dimiliki. Jadi tumpuan akan terarah kepada penamat yang akan berakhir di Kulim buat kali yang keempat. Apakah ataupun siapakah yang akan merangkul gelaran pada perlombaan kali ini selepas Maximiliano berjaya memenanginya pada tahun yang pertama, dan sebelum itu pada tahun 2013, tahun kedua penamat di Kulim ini, Theo Bos berjaya untuk menamatkan perlombaan selaku juara, dan kali terakhir di Kulim dimenangi oleh Andrea Guardini. Jadi keadaan semasa menyaksikan bagaimana
Sebaris bermakna kelajuan yang semakin tinggi di kalangan pelumba-pelumba di palaton ini, khususnya di bahagian kepala, yang akan terus menarik dan memastikan jurang 40 saat dapat disingkatkan sebelum mereka menuju ke, kalau nak cakap, 14 km agak sukar, kerana respon yang diberikan oleh 11 pelumba juga menarik, kerana mereka tidak membiarkan sebarang masa yang lebih kurang dari 32 saat tadi. Kerana setiap kali usaha untuk mengurangkan defisit, ada saja tidak balas yang dibuat oleh 11 pelumba. Jadi 27-25, pungutan mata di antara Syriza dan juga Max Kenter lepas oleh Hugh Carty. Lihat bagaimana respon dari pelumba UAE yang menoleh ke belakang. Ini bermakna Ryan Gibbons antara juara dalam Petronas Lutut di Langkawi sebelum ini berada dalam kumpulan yang pertama, kerana Ryan Gibbons muncul juara LTDL pada 2017. Jadi kita lihat bagaimana persaingan untuk jersey kuning semakin sukar untuk dirampas oleh Hugh Carty. Bermakna jersey biru pula sekarang ini yang akan menjadi tumpuan utama. Selepas jersey kuning semakin sukar kerana 18 saat, jurang yang semakin dihampiri. Lihat bagaimana attack dan seterusnya. Usaha untuk menempatkan pelumba-pelumba pecut masing-masing untuk pasukan Lotus Sudal. Pastinya mereka akan cuba menempatkan Rodiger Silik di kedudukan yang lebih baik, kerana beliau sekarang ini merupakan antara pencabar untuk jersey hijau. Sesuatu perkara yang pastinya akan berubah, melainkan jersey kuning dan juga jersey merah selepas jersey putih berjaya oleh pelumba dari pasukan Terengganu Polygon, iaitu Jambaja Sinbaya, yang cemerlang pada dua pecutan yang pertama. Jadi kita lihat bagaimana aksi yang dipamerkan oleh pelumba-pelumba sekarang ini. Mereka cuba untuk melakukan attack lebih awal di kalangan 11 pelumba, kerana menyedari palaton semakin menghampiri. Hanya 18 saat memisahkan antara kedua kumpulan ini. Dan menjelang 4 km terakhir, dan persaingan masih lagi terbuka, biarpun berbagai usaha dan juga ikhtiar yang cuba dibuat oleh pelumba-pelumba, khususnya pelumba dari pasukan ARA, iaitu Carter Beatles, yang cuba melakukan attack. Begitu juga dengan respon yang diberikan oleh Matteo Jorgensen dari pasukan Movistar, yang pasti akan cuba membawa Max Kenter. Jadi 4 km 26 saat antara dua pasukan ataupun dua kumpulan ini. Tetapi kumpulan utama adalah 4 pelumba penyandang jersey dalam kumpulan besar ini. Jersey kuning yang berada di baris yang keempat. Kita lihat bagaimana Movistar yang cuba untuk membawa dan membantu akas pasukan, khususnya dengan keadaan semasa pada ketika ini. Bagi pelumba pasukan Movistar, kita lihat bagaimana Vicenius Rangel Costa, juara kebangsaan Brazil dalam lebuh raya pada tahun ini, akan membantu dalam usaha Movistar, kerana mereka cuba untuk membantu dan seterusnya mengharapkan hasil lebih cemerlang bagi Jorgensen, bagi membuat Max Kenter lebih berada dalam kedudukan terbuka. Jadi attack yang mula dilakukan oleh Julius Van der Berg di menuju 3 km yang terakhir. Apakah respon yang akan diberikan oleh Matteo Jorgensen dan juga Max Kenter dari pasukan Movistar? Kerana pastinya Jorgensen akan membantu Max Kenter untuk mendapatkan posisi yang lebih baik dari tidak sampai 3 km yang terakhir ini. Jadi satu solo effort yang dibuat oleh Van der Berg dari pasukan Easy Post. Mampukah beliau terus bertahan menjelang tidak sampai 3 km? Sambil itu ada respon yang diberikan oleh pelumba Lionel Temenok dari pasukan Alpecin Desunik, yang turut mengikuti tempoh kayuhan pantas yang dilakukan oleh Tommy yang sekarang ini semakin menghampiri kegagasan penamat. Jadi apakah respon yang dia akan dibuat oleh Max Kenter?
serta Matteo Jorgensen. Apakah mereka akan bersedia untuk berada di depan palaton? Sambil usaha yang agak berbeza untuk dua pelumba ini, mereka terus melakukan attack biarpun dalam keadaan yang suasana yang cukup sukar. Kerana apakah ia adalah attack terlalu awal akan menyukarkan kerana palaton memiliki pelumba-pelumba pecut yang berkemampuan untuk melakukan hanjutan dan juga pecutan terakhir kegagasan penamat. Jadi persoalannya, di manakah kedudukan Lionel Tominek selepas ini? Kerana beliau masih lagi mencuba mengekalkan tempoh kayuhan dengan perlumbaan tidak sampai 2 kilometer untuk berkesudahan hari yang kelima, peringkat kelima. Di manakah 9 lagi pelumba, apakah mereka bersedia untuk berada dalam palaton? Dan mungkin ini adalah pelumba pecahan yang melakukan attack dan seterusnya breakaway terakhir dalam 11 pelumba untuk dikekalkan. Kita melihat bagaimana strategi akan dimainkan oleh dua pelumba tersebut, Hugo Tumie. Begitu juga dengan Lionel Tominek yang masih lagi berada di kedudukan hadapan. Jadi itulah kesudahan dan kita akan terus melihat suasana perlumbaan, apakah ia dapat dikekalkan ataupun sebaliknya. Suatu keadaan yang tidaklah begitu mudah untuk Hugo Tumie dan juga Tominek. Sambil ada juga usaha dan juga follow up yang dilakukan oleh pelumba dari ARA, iaitu Carter Beatles. Jadi pecutan 500 meter yang terakhir, lihat bagaimana asalkan dilakukan oleh Tominek. Begitu juga